Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi kita dalam sesi temu bual di Mega Live. So pada malam ini sebenarnya apa yang kami ingin bawakan adalah orang kata another inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Saya Aman, Client Account Executive di Mentorship Spire, di mana kami membina usahawan di luar sana untuk capai 1 juta yang pertama dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ini kami ingin bawakan ataupun saya ingin bawakan sebenarnya Circle Spire sendiri yang telah berjaya membina orang kata bisnes beliau di dalam Mentorship Spire. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak buang masa anda dan saya pun sangat excited sebenarnya nak temu bual beliau ini. Jadi kita persilakan Puan Siti Rahmah, founder kepada King Micolo. Hai, Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Terima kasih. Apa khabar Tuan Aman? Sehat, Alhamdulillah. And saya sangat excited sebenarnya nak temu bual Puan untuk Mega Live kita pada malam ini. Alhamdulillah, insya-Allah baik. Terima kasih sekali lagi. Alright. So Puan, boleh tak Puan perkenalkan diri kepada mereka yang sedang menonton kita di Mega Live ini dan beritahu mereka apakah sebenarnya yang sedang Puan usahakan? Okey, nama saya Siti Rahmah. Kepakaran saya adalah memasak makanan Sarawak yang sedap lagi menggeliorkan di Seri Kembangan tanpa perlu terbang ke Sarawak. Dan juga saya adalah founder kepada King Micolo. So King Micolo, kalau kita sebut tentang Micolo ini, orang kata bayangkan dah Sarawak, oh jauhnya nak kena makan Micolo. So sekarang tak perlu jauh-jauh lagi, ada saja orang kata di sebenarnya. Betul-betul Puan? Betul, dan juga mie kolok boleh didapati di Seri Kembangan juga, dan istimewa King mie kolok saya sebab saya perbagaikan topping dia. Kalau saya boleh tanya Puan, dah berapa lama sebenarnya berada dalam industri ni? Industri perniagaan saya bermula sangat lama, tapi saya tak pernah lulus, tak pernah maksudnya tak pernah berjaya. Saya pernah buka restoran, kemudian pernah buka apa juga perjalanan saya lah dari dulu menjual produk orang, kemudian ada restoran, ada butik kecantikan juga, menjual produk kecantikan kawan. Itu dah 20 tahun yang lalu. Jadi itulah pengalaman pertama saya dalam bidang perniagaan. Jadi semangat berniaga tu sentiasa berkobar-kobar. Saya memang suka berniaga, kemudian saya sangat meminatilah macam yang saya selalukan katakan, salah Tuan Amar, saya nervous Tuan. Jangan nervous Puan, ramai sebenarnya nak tahu inspirasi Puan ni, bagaimana Puan nak start, orang kata boleh sustain maintain sampai sekarang. Okey, yang pertama-tama sekali saya lakukan adalah menuntut ilmu, konsisten belajar dan ikut apa yang mentor ajar. Jadi yang sangat-sangat penting untuk kita terus berjaya dan menunjukkan result yang baik adalah mengikut kata mentor kita dan bimbingan juga daripada orang yang sentiasa membimbing kita, seperti dalam Richwork semua dah lengkap. Tuan Haji Nasrul ada, VP Tuan Hafiz pun ada, Cik Pengetua yang sentiasa menasihati yang pun ada. Jadi di situlah untuk saya refer macam mana saya nak meneruskan jenis perniagaan saya supaya lebih teratur. Sebab sebelum ni saya tercari-cari, saya memang suka berniaga tapi ilmunya tak ada. Apa yang harus saya buat, saya selalu stuck dekat situ. Stuck bermakna saya tak boleh, fikiran saya tak berkembang. Maksudnya tak berkembang, okey nak bisnes tapi tak pergi jauh. Tak pergi jauh. Yang saya tahu jual beli ada duit pun tak mencukupi untuk bisnes. Jadi itu yang membuat saya stuck. Kemudian saya rehat lagi. So dah berapa lama sebenarnya Puan berada dalam Circle Spire sendiri? Dalam Circle Spire bermula daripada 2019 bulan Mac, dah hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. So maknanya setelah 20 tahun Puan berbisnes dan mencuba pelbagai-bagai, baru bermula daripada 2019 Puan berjumpa orang kata platform yang betul untuk Puan teruskan perniagaan Puan.
Ya, betul Tuan Amal. Sebab di zaman saya, mentor Dr. Azizan tak ada. Datuk Wira, Dr. Azizan tak ada. Sebab tu sekarang ni usahawan sangat bertuah sebab mereka ada mentor. Ada Rishwork, ada Datuk Wira, Dr. Azizan yang bersedia membimbing usahawan untuk lebih lagi berjaya, terutama sekali bangsa kita. Sebab kita nak berniaga, kalau tanpa orang-orang kita tak ada kuih tahu yang tepi-tepi jalan yang sedap, nasi lemak. Jadi cuma bakat tu tak ada orang yang membimbing untuk mempertengahkan bakat perniagaan yang ada di di dalam komuniti kita. Betul-betul. Dan kalau saya boleh nak tahulah, apakah sebenarnya yang menyebabkan Puan ingin berniaga? Sebab Puan ada cakap tadi, Puan memang sangat-sangat orang kata suka berniaga. Tapi apakah drive itu? Apa yang sebenarnya Puan nak untuk berniaga ini? Atau mungkin Puan dulu nak jadi guru ke kan? Kenapa perniagaan yang Puan pilih? Okey, saya berniaga sebab saya bermula daripada Big Y saya sendiri. Macam saya pernah cerita dulu, saya berniaga kerana saya ingin buktikan bahawa kehidupan saya sebab macam mana ya, ada patut, ada juga ayat tu. Bila orang tu saya seorang mualaf, bila seorang tu convert Muslim, orang tu macam pandangan orang time tu kepada saya ni gila. Lepas saya ni gila, saya ni tak pandai. Saya adalah seorang individu yang tak pandai. Jadi mereka, kemudian suami pula seorang Chinese, saya ajak dia convert, mengikut saya convert. Bila dia dah convert, dia seorang pengusaha juga. Lagilah dia kehilangan segala-galanya disebabkan semua ni. Jadi saya kata kenapa saya ataupun suami saya, bila kita convert lah ke agama Islam yang kita percayai Allah dia tu ada, kenapa kita sampai kita bersangka baik dengan Allah, tak apa, ini adalah cabaran, tetapi kenapa manusia ni judge orang macam tu? Sebab kita percaya Islam tu indah, Islam tu baik. Kita masuk Islam pun nanti insya-Allah kita didorong nak bantu orang lain, buat baik dengan orang lain, sikap kita pun baik. Tapi dalam komuniti kita, persepsi orang ataupun mental orang, kita ni masuk Melayu, bukan masuk Islam. Jadi masa tu saya sangat macam terbuang dengan usia muda. Saya masuk Islam Tuan Aman, usia saya baru 16 tahun. Macam mana seorang masih muda membawa diri bila dia dah convert kan dia dah dibeza-bezakan. Jadi macam mana dia membawa diri melalui haluan tu. Jadi sangat unik. Saya kata sangat unik. Tapi di dalam hati saya hanya ada satu, saya percaya Allah bersama saya. Saya kata tak apa, saya kuatkan diri, Allah bersama saya. Mesti ada sesuatu yang indah dia janjikan. Seperti saya selalu baca, saya ni suka juga membaca buku. Saya suka membaca buku, saya suka membaca Al-Quran. Walaupun time tu saya belum Islam, saya suka membaca Al-Quran. Kalau khatam Al-Quran, orang kata mungkin saya dah ulang-ulang saya baca. Tetapi kemudian bila saya di suami time tu hilang, maksudnya bila dia convert, jadi semua yang dia ada, dia kan sebagai pengarah syarikat, benda tu sekelip mata ditarik balik daripada dia. Dia pun rasa down sekejap, tetapi sebagai seorang isteri dah membawa dia ke agama saya kena kuat untuk buktikan kepada dia bahawa rezeki tu bukan daripada orang, rezeki tu daripada Allah. Yang penting kita tahu apa yang kita buat tu betul, dan juga kita teruskan kehidupan seperti biasa. Saya tanya apa kelayakan dia kata dia ada degree. Saya kata pergi minta kerja. Kemudian bila saya mulakan perniagaan, itulah time saya mulakan perniagaan. Saya jual produk orang, saya cubalah banyak benda saya cuba. Tapi macam saya katakan, daripada time tu saya tak ada mentor. Saya tak ada Dr. Azizan, Datuk Wira, Dr. Azizan tak ada, Rishwork tak ada. Kalau ada mungkin saya dah bersama Zabela sekarang. Saya yakin saya boleh buat. You can do it! You can do it! You can do it!
Cuma saya tapi ada hikmah, ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Kerana saya dalam saya berniaga sekarang ni saya boleh nampak, cuma saya tak dapat persepsikan jernih itu, tapi saya dah nampak apa yang saya impikan, apa yang saya idamkan, apa yang saya angan-angankan. Bila saya ada ilmu, benda tu boleh direalisasikan, boleh Betul. menjadi Sebenarnya kenyataan. apa orang kata, dalam langkah-langkah ataupun proses untuk kita berjaya ni, especially dalam bisnes, ada fasa-fasa yang kita perlu lalui. Dan sebenarnya orang kata dalam berbisnes juga ataupun kita nak memajukan diri ni, kita kena ada satu big why ataupun push factor. Kenapa kita sebenarnya nak berjaya ataupun nak buat bisnes ni mati-matian orang kata. Dan dengan perkongsian Puan Siti, orang kata big why tu adalah satu pendorong yang sangat kuat daripada orang kata umur 16 tahun, betul-betul? Daripada umur saya 16 tahun. Supaya orang kata tak nak orang ni skeptical dengan kemampuan diri kita. Lagi-lagi orang kata saudara baru seperti Puan Siti Rahmah ni banyak dugaan dan cabarannya untuk diharungi lah orang kata. So Puan Siti Rahmah, dalam sepanjang orang kata Puan berbisnes, especially dah berada dalam circle Aspire sendiri, apakah orang kata pencapaian yang luar biasa ataupun result yang Puan dah nampak depan mata yang Puan dah kecapi ataupun dah capai sebenarnya? Okey, result yang saya nampak, yang saya seperti kita tahu ni berada di tahun 2020, saya masa tu bulan Januari bila saya berpindah ke tapak baru, saya dah nampak apa yang saya buat tu betul. Selain daripada marketing saya, buat orang nampak, live, posting, saya yakin yang time tu yang saya boleh mendapat 1 juta pertama saya dalam bulan Mei ataupun Jun. Daripada income macam mana usaha saya, tetapi sebab cabaran ni juga, di dalam cabaran tu mengajar saya juga macam mana saya harus menghadapi cabaran tu keluar. Saya tak boleh nak macam cuti PKP, kita tak boleh buat apa. Jadi saya cari solusi lain untuk mencapai juga target saya tahun 2020 ni. Saya mendapat sale 1 juta. Alhamdulillah pada bulan Oktober, tak silap, terima kasih Tuan Aman, saya mendapat sale 1 juta saya pertama sepanjang saya menjalankan perniagaan. Tahniah Puan, tahniah. Saya bangga sebenarnya sebab ramai daripada kita punya circle Aspire sendiri pada tahun ini especially dah hit 1 juta, dan Puan Siti Rahmah antara salah seorangnya, dan saya orang kata sangat bangga. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Benda ini sebenarnya 1 juta ni bukanlah orang kata perkara yang impossible untuk dicapai. Kalau kita ada committed, kita ada keyakinan dan kita percaya yang kita boleh capai sebenarnya apa yang kita mahukan. Betul-betul Puan Siti Rahmah? Betul, itu yang penting. Kita yakin apa yang kita buat tu betul dan kita ikut apa yang dah kita pelajari, sebab sepanjang kita berada dalam kelas sebenarnya banyak input. Bila kita keluar daripada kelas tu, kita menghadapi situasi yang sebenar. Bila kita dah menghadapi situasi yang sebenar, di situlah input-input ni dapat membantu kita. Saya setuju. Contoh guide daripada mentor kita, nak kita buat macam mana kita menghadapi semua benda ni. Bila kita keluar daripada kelas, kita tahu macam mana solusi untuk keluar daripada masalah-masalah ataupun menempuh cabaran baru. Betul. Sebenarnya dalam kita berilmu ni sebenarnya kita bereksperimentasi. Maksudnya guru kita dah ajar dah ni, dah bimbing, dah bagi cara bagaimana kita nak rangka ataupun menghadapi sesuatu cabaran ataupun dugaan tersebut. Tapi kita sendiri yang menentukan bagaimana kita nak ambil orang kata cabaran yang datang. Bagaimana kita nak ambil permasalahan yang datang tu. Sebab Datuk Wira selalu cakap dalam setiap permasalahan ada peluang. Betul-betul? Dalam krisis sebenarnya ada banyak peluang, kadang dia orang tak nampak. Dalam krisis ada peluang untuk orang yang nampak. Yang tak nampak, dia nampak krisis saja. Bukan senang nak mulakan bisnes. Ramai orang tidak ada komitmen, dia tak ada attitude belajar. Attitude belajar dia tak ada. Sebab tu dia tak ada attitude kejayaan. Kadang-kadang kenapa orang tak boleh berjaya? Bukan dia tak boleh berjaya, tapi sikap dia tu yang menjadikan dia susah nak berjaya. Perangai dia tu. Kalau dia jenis orang yang tak committed, macam buat sikit-sikit je ataupun buat halfway, jenis orang yang macam hangang hati ayam,
yang bukan orang yang serius, orang ni susah nak berjaya. Betul, sangat betul. Setiap masalah ada peluang. Contoh kalau masalah tak ada air di Selangor ni kan. Hey! Jadi saya orang lain semua tutup kedai. Saya selalu teringat pesanan mentor Datuk Wira, di mana ada masalah, di situlah ada peluang. Saya sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan tu, insyaAllah bersama tim-tim saya yang banyak membantu. Bila saya belum sampai ke premis perniagaan, pagi dah tak ada air, mereka dah buat. Sampai saya dekat restoran baru saya kata tak ada air puan. Habis semua dah okey, dah settle. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya yang menggembirakan saya, dapat tim yang juga banyak membantu. Tim-tim saya banyak memberi tolak ansur yang sangat baik terhadap saya. Betul, Alhamdulillah. Sebenarnya daripada program yang Puan jalani, saya percaya itu sebenarnya sedikit sebanyak memberi input kepada Puan sendiri bagaimana sebenarnya proses sebenar berbisnes, macam mana kita nak orang kata memberi manfaat kepada orang dan bagaimana kita nak guide orang. Betul-betul Puan Siti Rasmah? Betul tu nama. Alright, tersasul saya nama Puan. So Puan, saya percaya setelah orang kata lebih 20 tahun berada dalam bisnes, ketakutan dalam diri Puan itu orang kata dah hilang. Betul-betul Puan? Betul. Jadi dah hilang. Sebenarnya nasihat Puan sendiri ataupun definisi ketakutan pada diri Puan kepada orang-orang di luar sana yang takut, masih lagi takut untuk memulakan sesuatu? Okey, bagi saya bila saya dah memulakan sesuatu, bermakna saya yakin apa yang saya buat, kemudian saya bersedia untuk menempuh cabaran ataupun menghadapi apa juga yang berada di depan saya. Saya tak boleh macam okey saya nak buat restoran tapi alang-alang kah, boleh ke begitu, macam mana nanti tak ada pembeli kah, macam mana, saya tak boleh berfikiran begitu. Saya kena sentiasa macam mana saya nak buat orang nampak, buat orang kenal, buat orang rasa, buat orang suka, buat orang cinta, jatuh hati dengan perniagaan apa produk saya, supaya saya tak perlu fikir yang negatif. Saya kena fokus apa yang saya nak jual, apa yang saya nak bantu dengan orang. Kalau menyelesaikan masalah orang yang teringin sangat nak makan mi kolok, tak perlu terbang ke Sarawak. Jadi apa yang saya buat istimewa, lebih signature mi kolok saya untuk saya hidangkan kepada customer ataupun klien-klien saya yang sentiasa membantu saya. Jadi saya kena fikirkan yang apa yang saya buat ni tak perlu kena fokus. Maksudnya kena fokus. Tak boleh halang-halang lah nak berniaga macam ni, saya tak boleh fikir. Saya fokus macam mana saya harus sukseskan dia. Mencari solusi menghadapi masalah, settle macam mana saya boleh mengharungi semua cabaran ni. Begitu yang saya buat. Saya sentiasa mempositifkan diri saya. Betul, dan saya percaya energi positif yang sentiasa ada dalam diri kita akan orang kata dialirkan kepada circle-circle kita. Betul-betul Puan? Ya, betul. Itu yang sangat penting. Sebab sebagai seorang founder dan juga sebagai seorang bos kepada tim-tim kita adalah driver kepada mereka. Jadi kekuatan mereka juga adalah saya keluar daripada kereta, sebelum saya keluar daripada kereta saya dah mula senyum. Saya buka cermin depan, saya dah mula senyum. Saya masuk premis perniagaan saya kena senyum, sebab walaupun memang hidup ada masalah, tapi bukan bermakna masalah itu harus diratapi ataupun ditangisi. Cuma kita tak fair, kita ajak orang lain dalam masalah kita masuk kedai, kita memasang muka, kita tak happy, jadi tak adil untuk mereka. Masalah kita sendiri yang kita solve. Bila kita dah sampai ke premis, sebab itulah tempat kita nak berniaga, nak mensukseskan dia, nak lead orang, nak lead tim kita, di situlah kegembiraan kita mesti terpancar. Betul, dan saya sangat setuju sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kita, dengan semudah anda ukirkan senyuman pada setiap permulaan hari anda,
itu pun sudah cukup. Dengan tindakan itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita alirkan energi positif dalam diri kita sendiri dan orang akan rasa tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja sudah orang kata banyak memberi manfaat kepada orang. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut seperti Puan Siti Rahmah bercakap ataupun berkongsi dengan kita tadi. Jangan takut, buat sahaja. So Puan Siti Rahmah, kita berada di hujung tahun 2020 ni. Kita dah tempuh orang kata daripada bulan Mac tahun ini kita dah tempuh satu orang kata situasi yang sangat sukar bagi semua orang, especially pada mereka yang berniaga. Jadi dan saya pasti Puan Siti Rahmah juga terkena impaknya. Dan bagaimanakah sebenarnya Puan Siti Rahmah orang kata mengatasi masalah ini dengan keberadaan Puan di dalam Circle Spire di Richworks? Okey, selain daripada sentiasa berada dalam circle, mendapat bimbingan daripada Datuk Wira dan juga tim-tim Richworks seperti yang selalu kita kongsikan. Kemudian disebabkan itulah saya berjaya menghadapi masalah-masalah ni. Contoh dulu saya berniaga, saya tak ada duit. Saya kena minta duit kepada suami untuk cover bisnes saya. Tetapi pada tahun ini, walaupun saya menghadapi cabaran PKP, menghadapi cabaran yang melanda negara, jadi bisnes saya berjalan. Memang income dia berkurangan dari selalu, tetapi masih lagi dapat membantu saya untuk cover bisnes saya dan juga untuk menambah satu lagi lot kedai di sebelah saya sebab saya bila saya dah kaji kawasan ni, saya rasa saya dapat membantu orang. Contoh, tak payah pergi steamboat jauh-jauh. Dengan harga yang berpatutan saya tawarkan. Jadi saya buat konsep steamboat garden di tengah-tengah kawasan lapang di tepi premis saya. Saya gunakan dengan kadar sewa yang lebih rendah dan juga saya dapat menyajikan hidangan steamboat untuk klien-klien dan juga customer saya. Terbaik. Sebenarnya environment itu sendiri akan attract orang untuk datang dekat dengan kita. Betul-betul Puan? Betul. Mereka rasa di situ mereka gembira, mereka nak chat, mereka nak jumpa meeting. Jadi seperti di lot sebelah, dia agak sesuai untuk meeting-meeting. Kadang-kadang VIP, ada juga Datuk yang datang meeting dekat situ. Terbaru ni seorang Timbalan Menteri datang meeting dekat situ, dia buat lawatan, dia pilih premis tu untuk dia meeting bersama tempat yang dia kunjungi itu. Terbaik. Saya bangga sebenarnya dengan pencapaian Puan sebenarnya. Jadi Puan, apa orang kata dalam Richworks sendiri dengan bimbingan Datuk Wira Dr. Azizan telah memberi banyak input sebenarnya dengan kita punya community sendiri. So adakah Puan rasa ilmu ataupun bimbingan itu sangat penting bagi orang yang nak memulakan bisnes? Bimbingan sangat penting, baru ataupun dah dalam bisnes, walaupun dia dah berjaya, dia kena juga perlu bimbingan mentor sebab ilmu ni akan membina energi saya. Contoh bila kita sendiri, saya ingat dulu Datuk Wira pesan, saya sendiri kalau ada hari saya macam saya tak kuat, bukan tak kuat disebabkan sales ke ataupun orang kurang, disebabkan rasa mungkin saya kadang-kadang penat. Saya ingat Datuk Wira pesan, saya bayangkan Datuk Wira call saya pagi ajak saya minum kopi ataupun breakfast bersama dia. Terus saya melompat daripada kerusi ataupun katil, saya mandi, saya selesai duha, saya mesti drive bisnes saya semula. Saya tak boleh lemau. Saya bayangkan tim saya yang gembira menunggu saya sebab bila saya sampai di premis saya, mereka gembira. Satu hari saya tak sampai premis tu, mereka akan tercari-cari saya. Jadi sangat penting orang yang nak membina bisnes tu sendiri,
kita diri sendiri kena belajar, baiki dan buat apa yang Datuk Wira dah bimbing kita tu, buat apa yang related dengan kita. Ambil satu. Kita tak boleh balik kelas semua nak sukses satu hari. Dia kena trust the process, journey dia kena trust the process. Kita ambil dia satu-satu, ataupun jangan lambat sangat, tapi kita kena ada tindakan. Kita tak boleh simpan. Kita tak boleh nak lengah-lengah, betul-betul puan. Kita tak boleh nak tunggu. Tak boleh. Ya, masa itu pikiran sangat kita berharga. ni sentiasa bertukar-tukar. Jadi bila kita dah terfikir satu benda, buat terus. Betul. Ya, betul. Dan juga hati kita ni boleh berbolak-balik. Sebab tu energi tu kena kekal, dia kena sentiasa dalam mood belajar, buat. Itu yang saya buat untuk macam mana saya menghadapi bisnes saya. Bila saya rasa kehilangan sikit, contoh saya tertinggal kelas hari tu disebabkan kesibukan menguruskan catering, sebab ada part-part yang saya sendiri kena uruskan, saya buka balik. Buku saya sentiasa dalam office ni, sentiasa dekat saya. Saya capai satu, saya buka, saya termenung, aku okey. Saya boleh gerak. Kadang-kadang satu muka surat, dua muka surat yang saya tulis sendiri tu, saya dah boleh keluar pintu office ni, saya dah boleh bergerak dekat luar tu. Sebab tu ilmu sangat-sangat penting. Seperti sahabat-sahabat Spire, mereka kena kekal dalam Spire, terutama sekali yang buat F&B ke tak F&B, energi kena sentiasa tinggi. Betul. Apapun energi dan aura positif tu sangat memainkan peranan yang orang kata penting. Walaupun kita tak nampak sebenarnya energi ataupun aura tu, tapi dengan apa yang kita apply, orang akan nampak, orang akan rasa vibe tu sebenarnya. Betul-betul Puan? Betul. Jadi kepercayaan orang. Jadi saya nak tanya kepada orang kata soalan yang terakhir sebelum kita habiskan sesi temu bual ini. Saya nak sedikit nasihat ataupun pandangan Puan kepada mereka di luar sana yang ingin mengubah hidup, yang ingin mula berniaga ataupun yang sudah berniaga tapi mereka masih lagi stuck, tak tahu mana arah nak tuju. Jadi apakah nasihat dan pandangan Puan kepada mereka-mereka yang sedang menonton kita? Okey, kepada sahabat-sahabat usahawan di luar sana, baik yang belum memulakan, baru nak memulakan, ataupun yang dah dalam membuat perniagaan, nasihat saya sentiasa menuntut ilmu dan cari mentor yang betul. Kita yang dah ada, macam saya sendiri, saya memilih Richwork sebab saya nampak result apa yang Richwork, dan juga saya suka bimbingan Datuk Wira, macam mana dia menjelaskan setiap inci daripada macam mana business tu related dengan kita, macam mana rezeki tu related dengan kita, macam mana kita drive business tu ada related dengan kita sendiri. Sebab itu kepada sahabat usahawan, teruskan belajar, teruskan bermentor dan energi sentiasa tinggi. Alright. Dan ada dalam circle-circle lah seperti yang kita buat sekarang. Betul. Terima kasih Puan. Saya harap mereka-mereka yang menonton kita pada malam ini mendapat inspirasi daripada perkongsian yang telah Puan kongsikan dan mendapat sedikit orang kata permulaan untuk mulakan tindakan. Orang kata biar mereka ni tertampar sedikit bagaimana dengan orang yang dah memulakan bisnes dah lama, dah 20 tahun lebih, masih lagi orang kata mencari ilmu dan ingin bimbing. Sebab sekarang ni mereka sangat beruntung, ada mentor depan mata, sangat beruntung. Saya selalu mengatakan, ya Allah, beruntungnya mereka 20-an, 19 tahun sekarang ni dalam bisnes mentor dah ada. Kita kena hargai mentor kita dan juga yang sanggup membimbing kita. Sebenarnya kalau benda dah ada depan mata tapi kita masih lagi ragu-ragu untuk buat tindakan tersebut, susah sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lengah-lengah, jangan ragu, buat sahaja, lakukan tindakan anda dan orang kata dan sentiasa committed dengan apa yang anda ingin lakukan. Jadi saya nak berterima kasih lagi sekali kepada Puan Siti Rahmah kerana sudi meluangkan masa beliau yang busy ini untuk berkongsikan kisah-kisah ataupun sumber inspirasi kepada kita semua dalam Mega Live pada malam ini. Jadi terima kasih Puan Siti Rahmah. Saya doakan kejayaan dan kekayaan Puan bersama-sama dunia akhirat. Amin. Terima kasih juga kepada
ada masa, ada rezeki kita akan jumpa di orang kata di event di luar sana. Saya doakan kesejahteraan puan sekeluarga dan kita jumpa nanti. Jaga diri puan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Aman yang budiman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So tuan-tuan dan puan-puan, Puan Siti Rahmah, lebih daripada 20 tahun beliau berbisnes dan orang kata masih tidak jemu-jemu untuk menuntut ilmu dan sentiasa mencari bimbingan daripada mentor yang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Apa pun kata beliau, senyum dan tanamkan sentiasa aura positif dalam diri kita. Supaya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita dapat rasa vibe yang bagus dan kita dapat salurkan aura tersebut kepada orang sekeliling kita. So tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda mendapat inspirasi daripada perkongsian Puan Siti Rahmah tadi? Kalau anda dapat inspirasi, lakukan tindakan dengan segera, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lengah-lengah. The power is in your hand. So tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.